Kesihatan adalah kekayaan. Pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Ini adalah di antara perumpamaan-perumpamaan yang paling popular apabila membicarakan status kesihatan individu. Ia mudah untuk diungkap dan alangkah baik jika kita dapat jadikannya satu cara hidup. Terdapat 5 komponen penting yang perlu kita amalkan untuk mencapai tahap kesihatan yang baik. Makan secara sihat, lakukan aktiviti fizikal, pupuk minda sihat, tidak merokok, sihat tanpa alkohol. Makan secara sihat adalah penting untuk kesihatan kita. Makanan memberi tenaga kepada kita untuk melakukan kegiatan harian. Tapi, adakah kita makan secara sihat? Seperti yang kita semua tahu, soal makanan tak jadi masalah di negara kita. Malaysia adalah syurga makanan kerana tersedia pelbagai jenis makanan. Malah, restoran dan kedai makan juga dibuka 24 jam. Tapi, adakah itu bermakna kita perlu makan 24 jam? Inilah tabiat makan yang kita amalkan selama ini. Kita memilih makanan kerana kelazatannya. Tabiat ini yang perlu kita jauhkan. Kita mestilah makan mengikut keperluan tubuh badan kita di samping mengikut panduan piramid makanan. Lelaki yang baru berusia 35 tahun ini sedang menjalani pembedahan jantung. Tabiat makanan yang tidak betul telah membawanya ke sini. Tabiat makan yang tidak betul bukan sahaja mengakibatkan penyakit jantung, malah juga penyakit-penyakit lain seperti diabetes, darah tinggi dan kanser. Makanlah secara sihat. Tidak ada satu jenis makanan yang dapat membekalkan semua jenis nutrien yang diperlukan. Oleh itu, kita perlu pilih makanan harian dari gabungan makanan yang berasaskan piramid makanan. Makanan di paras yang paling bawah sekali ialah makanan yang kaya dengan sumber karbohidrat kompleks. Sumber tenaga yang penting. Ia membekalkan vitamin, mineral, serat dan sedikit protein. Setiap hari kita perlukan sebanyak 8 hingga 12 sajian daripada kumpulan ini. Di aras kedua terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran. Ambillah sekurang-kurangnya 5 sajian setiap hari. Ayam, daging dan kekacang terletak di aras ketiga di piramid makanan. Makanan ini merupakan sumber protein, vitamin B, zat besi, zinc, kalsium dan magnesium. Makan makanan ini secara sederhana dan pilih makanan yang rendah lemak. Sajian yang disyorkan setiap hari adalah antara 2 hingga 3 sajian. Sementara susu dan hasil tenusu diletakkan di aras yang sama dengan daging. Ia merupakan sumber protein yang baik. Bagaimanapun, kumpulan ini tidak merangkumi mentega dan krim. Jika boleh, pilihlah makanan gentian yang mengandungi rendah lemak. Keperluan yang disyorkan ialah 1 hingga 2 sajian sehari. Lemak, minyak dan gula serta makanan yang banyak mengandungi bahan ini diletakkan di aras yang paling atas dalam piramid. Cuba supaya jangan terlalu kerap memakan makanan ini kerana ia boleh meningkatkan berat badan dan tekanan darah. Sekiranya kita makan berpandukan piramid makanan, kesihatan kita pasti terpelihara. Komponen cara hidup sihat yang kedua ialah lakukan aktiviti fizikal. Adakah rakyat Malaysia hidup cergas? Mari kita lihat reaksi mereka. Tapi waktu masa sekarang ni tak adalah. Masa dulu ada exercise lah. Tak ada masa. Ada banyak komitmen. Itulah alasan yang sering kita dengar. Kita boleh hidup sihat dan cergas dengan mengamalkan aktiviti fizikal yang mencukupi setiap hari. Aktiviti fizikal adalah sebarang pergerakan badan yang melibatkan otot besar dalam tubuh dan meningkatkan pengeluaran tenaga. Aktiviti fizikal yang dilakukan selama 30 minit secara kumulatif setiap hari pada kebanyakan hari boleh memberi manfaat kepada kesihatan kita serta dapat mencegah penyakit. Oleh itu, aktiviti fizikal adalah mudah dan boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Mudah kan? Tiada lagi alasan untuk tidak hidup aktif.
Selain melakukan aktiviti fizikal, senaman dan bersukan juga boleh meningkatkan tahap kecergasan diri kita. Senaman atau bersukan secara konsisten sekurang-kurangnya 30 minit setiap sesi sekurang-kurang 3 kali seminggu boleh memberi manfaat kepada kesihatan jantung. Adalah tidak terlambat untuk kita memulakannya. Mulakanlah hari ini. Satu lagi komponen cara hidup yang ditekankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah pupuk minda sihat. Salah satu cara untuk memupuk minda sihat adalah menangani stres dengan bijak. Stres telah menjadi satu perkara yang lumrah di kalangan rakyat Malaysia. Stres adalah respon fizikal, emosi dan juga mental seseorang terhadap sesuatu. Ia memberi kesan kepada kita secara fizikal, psikologi dan juga sosial. Secara fizikal, ianya dapat dilihat melalui kadar degupan jantung dan juga tekanan darah yang tinggi. Secara psikologi pula, ianya melibatkan perubahan perasaan, hilang ingatan, berfikiran negatif, sering terasa silap bila membuat sesuatu keputusan dan banyak lagi. Dari segi sosial pula, ia mengakibatkan konflik, kemarahan dan rasa terasing. Stres adalah satu fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam hidup yang serba moden ini. Namun, terdapat berbagai cara untuk menangani stres. Kita mampu menangani stres dengan bersikap positif, melakukan amal ibadat, belajar untuk bersabar, mengurus masa dengan bijak, berfikir secara rasional dan positif, tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja, belajar cara berkomunikasi yang berkesan, belajar menerima kritikan secara terbuka, belajar mengawal kemarahan, berfikir sebelum bercakap. Berehat secukupnya, yakin pada diri sendiri dan biasakan diri untuk berjenaka. Bagaimana kita boleh mengetahui yang kita mengalami stres? Tanda-tanda stres adalah berbeza antara individu. Lazimnya, stres boleh dikenal pasti melalui tanda-tanda berikut. Berpeluh badan dan tapak tangan walaupun di tempat yang sejuk. Cepat marah. Resah gelisah. Degupan jantung meningkat. Kemarahan merupakan salah satu punca utama stres. Kita haruslah mengetahui cara-cara untuk menangani kemarahan. Cara yang paling mudah, tarik nafas dalam-dalam beberapa kali sehingga anda merasa tenang. Tidak akan lengkap perbincangan kita mengenai cara hidup sihat sekiranya tidak menyentuh tentang amalan merokok. Mengapa orang suka merokok? Rokok kita boleh relax, banyak tension pun boleh slow down lah. So aku enjoy, happy, boring hisap. Sebenarnya saya dalam 10 batang satu hari atau maybe paling kuat 40 batang. I don't have the necessity to. I don't even think of quitting because it's part of my life. At the moment, nah. Sayangnya, mereka tidak tahu bahaya yang terdapat dalam setiap batang rokok yang mereka hisap. Sesungguhnya, setiap sedotan membawa padah kepada kesihatan perokok dan perokok pasif. Asap rokok mengandungi 4,000 bahan kimia yang mana 200 daripadanya adalah beracun dan 63 adalah penyebab kanser. Di antara bahan kimia yang berbahaya adalah kadmium, arsenik, karbon monoksida, metanol, DDT, amonia, nikotin, tad, butanol, formaldehyde, neptylamine. Bahan-bahan kimia ini digunakan dalam menghasilkan bahan-bahan yang berbahaya. Bahan-bahan kimia inilah yang boleh menyebabkan berbagai jenis penyakit berbahaya, khususnya kanser. Di samping mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya, amalan merokok juga boleh mencacatkan penampilan seseorang itu. Gigi berkarat, kulit berkedut, kuku kuning, nafas berbau busuk, pakaian berbau busuk, kurang stamina, kurang kecerdasan, keguguran, mati pucuk, kemandolan, buta. Masyarakat tidak lagi melihat amalan merokok sebagai satu hidup yang bergaya. Tetapi sebaliknya, seorang perokok sudah tidak diterima. Mereka terpinggir. Tidak merokok adalah satu tindakan yang paling bijak.
Selain merokok, ketagihan kepada minuman beralkohol semakin meningkat. Kajian mendapati ianya merupakan antara faktor utama kepada penyakit sosial pada masa kini. Alkohol menyebabkan penderaan emosi secara fizikal dan juga masalah sosial. Cuba lihat ini. Kerja gua tension bro. Tension. Best lah. Hilang tension. Alkohol adalah punca kepada rasa gundah yang berubah-ubah. Alkohol bertindak pantas kepada saraf otak dan melalui rintangan aliran darah yang biasanya akan memudaratkan jisim-jisim otak. Di otak, alkohol akan memberi kesan kepada sel saraf yang boleh mengakibatkan masalah pertimbangan, masalah koordinasi dan punca kepada segala masalah-masalah yang lain. Bila alkohol berada di dalam darah, ianya akan mengalir ke dalam hati untuk ditoksikasi. Dengan itu, alkohol juga akan menyerang segala enzim-enzim. Alkohol berkait rapat dengan peningkatan kepada penyakit kanser payudara, darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang, lemah jantung, strok, sembelit, malah mati pucuk. Melihat kepada masalah ini, saya pasti sedikit sebanyak ianya memberi kesan kepada kita untuk berfikir dan bertindak. Harus diingatkan diri kita agar mempraktikkan cara hidup yang sihat. Makanlah secara betul, bersenam, tangani stres anda, jangan merokok dan jangan minum minuman keras. Panduan yang sihat menuju ke arah kehidupan yang sihat dan sejahtera. Ianya bukanlah sesuatu yang sukar. Senyumlah ke arah cara hidup yang sihat.